Yang berusaha Cikgu Narudin, Pengarah Pendidikan Negeri Perlis. Pada petang ini kami akan membentangkan program dan projek di bawah kandungan #09 Taksonomi yang kami laksanakan di Sekolah Kebangsaan Simpang 4. Jadi #09 Educators ni ataupun #09 Taksonomi ni telah diperkenalkan oleh Tuan Pengarah pada pertengahan tahun 2020 dan sehingga kini ia dilihat menjadi sinonim lah di kalangan warga pendidik dan juga di kalangan pelajar di Negeri Perlis. Untuk Sekolah Kebangsaan Simpang 4 ni kami telah memfokuskan kepada dua elemen ataupun dua kemahiran ICT dan juga agriculture. Tapi di dalam kemahiran tersebut kita juga telah terapkan juga kemahiran-kemahiran yang lain seperti IoT, event management, entrepreneurship dan juga communication. Dan untuk bagi mengupas dan menerangkan kemahiran-kemahiran ini secara lebih lanjut, saya menyerahkan kepada dua orang guru yang hebat di Sekolah Kebangsaan Simpang 4 ni, iaitu Cikgu Rafidah, Guru Cemerlang Sains, dan juga Cikgu Siti Alina, Guru Penekanan Co-Curricular. Saya persilakan. Terima kasih Cikgu Amri bin Ahmad, Guru Besar SK Simpang 4 Perlis. Saya akan meneruskan pembentangan. Izinkan saya ya Cikgu. Simpiang Online Teaching atau ringkasnya disebut SOT diwujudkan bagi kemenjadian murid dan guru dengan kemahiran ICT, IoT dan event management. SOT adalah kelas Google Meet berjadual yang memenuhi kehendak panduan PDPR versi 2.0. Kelas fully online yang berstruktur dan sistematik dijalankan dengan menggunakan platform Google Meet. Kenapa dikatakan berstruktur? Ini kerana ia dilaksanakan dengan menggabungkan setiap aliran dalam satu link sahaja di mana guru dan murid akan menghadiri kelas berdasarkan jadual yang ditetapkan. SOT telah bermula sejak Februari 2021 sehingga kini. Kelas dijalankan pada setiap Isnin hingga Jumaat. Sebelum wujudnya SOT, terlalu banyak link yang perlu disediakan oleh guru bagi setiap kelas. Ini menjadikan murid menjadi keliru, jadual waktu online yang bertindan dan seterusnya kurangnya komitmen yang diberikan oleh murid-murid untuk menghadiri kelas apabila tiadanya jadual. Melalui SOT ini, kolaborasi dapat diterapkan di samping memberi peluang kepada guru-guru untuk mengadakan kelas secara bergilir. Seterusnya, penggiliran guru secara kreatif oleh panitia mata pelajaran banyak membantu mengurangkan beban guru. Hos turut dilantik dalam kalangan penyelaras tahunan bagi memastikan kelas dapat berjalan lancar. Cara yang kreatif dan bersesuaian juga digunakan untuk kelangsungan dan peningkatan penglibatan murid dalam PDPR. Di sini kita akan lihat variasi kaedah digunakan oleh guru bukan setakat hanya mengajar, malah pelbagai aplikasi turut digunakan seperti Desmos, ClassPoint, Quizizz, juga paparan slide yang menarik ketika kelas dapat diterapkan. Lantaran guru-guru dapat upskill kreativiti mereka untuk menjadikan PDPR setanding PDPC. Bukan setakat pentaksiran kendiri, malah pentaksiran rakan sebaya dan kumpulan turut dapat dilaksanakan. Jadi, efikasi murid dan pendekatan berpusatkan otonomi murid semakin dipraktikkan yang menjadi hasrat program Sekolah Amanah Jamalul Lail iaitu kemenjadian murid. Bukan hanya setakat murid yang mendapat faedah daripada SOT ini, penganjuran webinar Desmos yang dijalankan sebanyak 2 kali oleh SKSA menerusi jaringan dan jalinan di antara sekolah amanah yang lain juga TeachSmart dan bengkel dapat meningkatkan lagi kemahiran guru dan seterusnya dapat diaplikasikan kepada murid khususnya. Impak yang didapati dari peratusan penglibatan murid SKSA dapat ditunjukkan pada jadual dan graf yang dipaparkan. Maklum balas yang diterima juga sangat positif dalam kalangan guru, murid, SLT, penasihat LibEd dan juga pegawai JPN yang memantau. Malah ibu bapa dan waris sangat-sangat mengalu-alukan usaha SOT ini kerana lebih mudah, telus dan anak-anak juga mudah untuk dipantau.
Sebagai kesimpulan, melalui SOT ini, peningkatan kemahiran ICT, IoT, event management dan penglibatan murid di samping jumlah guru yang gusar menghadapi arus perubahan dari pengajaran bersemuka kepada PDPR dapat dikurangkan. Kelestarian PDPR melalui kelestarian PDPC melalui PDPR semakin dicapai oleh SKSA. Sekian pembentangan dari saya, Cikgu Nur Rafidah binti Zainuddin. Puan Alina, silakan. Terima kasih. Saya teruskan dengan program The Guardian of Awesomeness. The Guardian of Awesomeness diilhamkan oleh Tuan Guru Besar Encik Amri bin Ahmad yang mementingkan penglibatan murid pada tahap 2 iaitu 5 kelas pada sesi persekolahan iaitu pada waktu rehat selama 10 minit mengikut jadual. Dalam program The Guardian of Awesomeness, kita dapat lihat 2 kategori yang utama, iaitu kategori pertama, iaitu kategori umum yang melibatkan semua murid, iaitu elemen taksonomi, agriculture dan communication mengambil tempat. Seterusnya, kategori yang kedua, iaitu kategori khusus, di mana 4 elemen lain, iaitu elemen event management, entrepreneurship, IoT dan ICT dijalankan oleh murid-murid yang telah mendapat tugasan khas yang dipilih oleh guru-guru untuk melaksanakan tugasan tersebut. Seterusnya, kita lihat dalam event management, murid-murid bertugas untuk melaksanakan bidang pengacaraan dan review. Sekumpulan murid ditugaskan untuk itu berdasarkan potensi dan kemampuan mereka. Seterusnya dalam bidang entrepreneurship, kita dapat melihat perkhidmatan delivery iaitu SKS for Veggie Rider dan IoT online banking iaitu ePay dan QR scan untuk pembayaran dan ICT. Sekumpulan murid bertugas untuk mengurus Facebook, Telegram, WhatsApp dan juga GM iaitu Google Meet ya. Dan seterusnya kita teruskan dengan paparan slide bergambar. Dipersilakan. Okey. Okay, terus pelancaran, tuaian hasil, tugasan ikut kumpulan. Hasil, okey, baiklah, dan juga hebahan dan promosi. Baiklah, untuk makluman sehingga kini kita hanya menghadapi sedikit masalah berkaitan dengan kucing-kucing liar yang mengganggu Taman The Guardian of Awesomeness ini. Namun hal itu dapat diatasi oleh dengan bantuan pihak pengawal sekolah. Ya, dan seterusnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pertanian pintar di mana kita responsif kepada alam sekitar dan juga kepada penghasilan baja daripada bahan organik yang terbiar yang terdapat di dapur dan juga kita upgrade untuk kita ke arah sistem aquaponik. Dan seterusnya kesan jangka pendek yang dapat dilihat adalah keceriaan sekolah terselah, keindahan sekolah dapat dilihat dengan lebih jelas dan ini adalah merupakan terapi minda yang sangat memberangsangkan untuk menjayakan kemenjadian murid dan juga melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku di sekolah. Dan kesan jangka panjang adalah ia mengupayakan jaringan atau networking ke arah cakna kalis masa hadapan. Don't give them fish, but teach them how to fish. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah. Yang pertamanya tahniah lah kerana boleh mengikuti masa yang diberikan dengan baik ya. Yang diberikan dengan baik. Okey, dan juga kita lihat untuk pertama kali lah ada 2 kemenjadian yang ditunjukkan. Iaitu yang pertamanya kemenjadian guru, bagaimana proses PDPR itu diuruskan oleh guru. Yang keduanya adalah kemenjadian murid. Bagaimanakah program itu merangkumi 6 kemahiran kalis masa hadapan. Okey, cuma saya nak bertanya lah di sini. Kalau kita melihat kepada taksonomi itu ada elemen simplicity of process. Memudahkan proses tadi. Jadi dalam kedua-dua yang dibentangkan tadi, di manakah terdapatnya elemen memudahkan itu tadi, simplicity of process itu, proses yang memudahkan itu.
Itu yang saya nak dapatkan makluman daripada mana-mana cikgu lah. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih pada Tuan Pengarah. Okey, di sini simplicity of process ya. Okey, bagi saya kalau macam yang berkenaan dengan SOT tu, kita dah banyak mempermudahkan cikgu-cikgu dan murid-murid dengan cara yang pertama, kalau SOT kita menyediakan MyLink di mana kita menyediakan jadual dan juga link terus kepada murid-murid, dan kita akan terus masuk ke dalam kita punya WhatsApp kelas ataupun PIBK. So dekat situ yang kita mudahkan murid dan guru untuk mencapai satu yang dikatakan sebagai kemudahan bidang ICT, IoT, macam itulah. Ada nak tambah ke cikgu? Assalamualaikum. Menjawab soalan tak? Okey, menjawab. Tapi kalau ada tambahan lagi, lebih baiklah sebab kita nak melihat the whole process tu, dia sebenarnya adalah memudahkan apa yang kita nak laksanakan. Tadi dah nampak lah bila penggunaan itu. Jadi kalau mungkin ada tambahan lagi ke? Okey, tak apa. Kita juga Alina dulu lah. Semua nak jawab, minta maaf sebab berminat. Boleh buat je. Okey, bagi The Guardian of Awesomeness, saya rasa apa yang dihasratkan oleh Tuan Pengarah itu sangat benar, sangat memang tepat pada masanya lah. Sebab bagaimana sebab memang itu yang digunakan. IoT memang kita gunakan untuk pembayaran, proses pembayaran banking online kan. Facebook memang digunakan oleh pada masa ini, memang itu semua digunakan secara meluas, dan murid-murid pun di rumah dia pun bermain-main dengan gadget-gadget begitu. Tetapi apa yang berlaku sekarang ialah bagaimana kita menyusunnya, guru guide murid-murid supaya benda tu menjadi merealisasikannya supaya macam patah katalah asal barang jadi duit. Macam mana mereka nak jadikan itu sebagai sesuatu yang dapat membantu mereka menjana pendapatan kali semasa hadapan, mereka dapat gunakan dengan lebih bermanfaat di masa hadapan dan bermula dari sekarang. Dan guru lah yang akan guide benda tu. Okey. Ni ada saya punya assistant ni nak tanya juga. Sila. Ada soalan? Tekan mic. Ada. Okey, Assalamualaikum semua. Boleh dengar? Boleh dengar tak? Okey, soalan saya sikit je. Saya nak tanya, adakah perancangan ni dibuat sebelum PKP ataupun sebab kita tengok macam ada murid apa semua terlibat kan dalam tu? Ya, dalam Sebab kita tengok apa macam kebun-kebun tu tadi, dia dibuat di sekolah. Jadi itulah kita bertanya juga macam mana budak-budak ni hadir ke sekolah ataupun memang dibuat sebelum PKP. Okey tuan. Sebenarnya yang tu dibuat sebelum PKP, 26 bulan 3. Dia buka sekolah dulu 8 bulan 3. Jadi pada 26 bulan 3 tu kita dah mula dah sebenarnya. Sempat dah kita mula projek tu sewaktu pelajar berada di sekolah. Jasa tuan pun dah tengok dah kan proses sekolah itu. Jadi masa tu pelajar datang ke sekolah dan kita menggunakan teruslah pelajar untuk yang masa perasmian tu. Kalau kita tengok daripada gambar tadi tu, mereka dah mula dah menanam pokok-pokok. Cuma selepas PKP ni, dalam masa PKP sekarang ni fasa 3 ni, dah disebabkan ramai pelajar sekolah ditutup, kita terpaksa lah menjaga pokok-pokok tersebut. Dan kita pun dah membuat tuayan sebanyak 2-3 kali lah. Dan kita menjual pada guru-guru sekolah dan juga staf sekolah. Okey, baik. Terima kasih ya. Okey, saranan saya mungkin inisiatifnya adalah melatih untuk budak-budak ni buat tanaman tu di rumah jugalah. Sebab bila tak boleh main sekolah ni, mungkin dalam skala yang kecil lah mereka boleh cuba sendiri. Saya tengok pun macam tengok TV3 lah. Terima kasih tuan. Kami reda. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Allah